1 hingga 4 lelaki yang umur dalam 20-30 tahun mengalami masalah premature ejaculation ni. Cepat tewas lah. Cepat tewas baru mendayung dah sampai ke tepian. Perkara ni berlaku banyak sekarang ni, kenapa? Dia tengok porn ke, dia ada apa ke, lifestyle ke? Doktor, saya dah kahwin berapa tahun tapi dah cuba tak dapat cahaya mata. Dan sebagai biasanya kita tanyalah bagaimana isteri kita, sebab bila kita nak tahu kita kena dua-dua pihak lah kan. Dan bila ditanya, dia Bivin, mana doktor, saya tak boleh nak function. Assalamualaikum. Selamat kembali kepada satu lagi episod Borak-Borak Rumah Tangga. Saya Zafrul Nordin, pengasas My Sakinah. Hari ini kita akan bincangkan satu topik yang saya rasa para suami atau lelaki minat dan sangat penting kepada kita semua, iaitu adalah intimasi dan seksualiti. Dan bersama kita hari ini, kita ada seorang pakar, kan, Dr. Sahar daripada Fakulti UKM, ya. Jadi doktor ni dia pakar, tapi dia orang kata social media shy. Betul lah tu. Dia sebab dia banyak sebenarnya banyak pakar-pakar ni dia tak berapa aktif dalam social media kan. Jadi kita nak mengambil sedikit masa nak kenal sikit Dr. Sahar ni siapa kan. Mungkin Dr. Sahar boleh kenalkan diri kan, daripada mana, besar di mana, sekolah di mana semua. Supaya pendengar kita dapat kenal doktor. Terima kasih Tuan Zafrul. So memang betul lah, saya ni nak katakan social media shy tu memang betul lah. Memang tak aktif, right? Tapi sebab kau ni satu kekangan masa dan juga banyak benda yang perlu dibuat. Kalau background saya Sahruddin bin Ahmad, biasanya kaum faham panggil saya Sahar, bertugas di Jabatan Perubatan Keluarga. So, saya adalah ketua jabatan dan juga syarah merangkap pakar perubatan keluarga di Hospital ICTM. Last time kita panggil UKM. Alright. Asalnya daripada Johor Bahru, dilahirkan Johor Bahru, membesar Johor Bahru, sebelum menyambung pelajaran di peringkat degree, dan sekarang ni alhamdulillah telah berumah tangga dan digenerakan dengan 5 orang cahaya mata. Alright. Alhamdulillah, anak saya, isteri saya pun sekarang ni pun bertugas juga sebagai pakar mata di hospital yang sama. Dan hobi saya, kalau cerita pasal hobi ni, saya lebih suka kepada santai-santai, pada bermelancong, right? Dan mencuba sesuatu yang baru, terutamanya makanan. Foodie lah ni, Yes. InsyaAllah. Alhamdulillah. So saya memang bila especially masuk pakar sexuality ni kan, saya tanya, bukannya kita setiap hari bangun saya nak jadi pakar sexuality kan, macam mana Dr. Sahar boleh berminat dan mula dalam bidang ni? Kalau saya nak kata saya ni claim pakar sexuality ni, mungkin terlampau overclaim lah. Saya bukanlah seorang pakar bahagian sexuality, tapi saya adalah seorang pakar perubatan keluarga bermula daripada 2008. 2008, dan berdasarkan pengalaman sebagai seorang doktor 2008, masa awal-awal tu jadi pakar tu, biasa kita melihat sakit. Tunjuknya saya antara pengalaman yang istimewanya, bila ada sakit tu datang, bila jumpa kita, dia kata, Alhamdulillah doktor, akhirnya saya dapat jumpa doktor lelaki kali ni. Okay. So, kenapa doktor semua perempuan ke? Kebanyakan doktor, ada yang bertugas di klinik ataupun di hospital, kebanyakannya wanita. Jadi bila kita dapat sakit, datang, doktor lelaki, seronoknya dapat jumpa doktor. Dan this is yang menyebabkan bermulanya cerita-cerita bibit. Kata tu, di teaser dia pun dia start juga daripada situ lah. Dan saya tengok ada besar pengalaman ramai pada belakang yang ada masalah hubungan seksual, intimasi, tapi masalahnya mereka tidak tahu. Pertama, dia tak tahu dia sendiri ada masalah ini. Yang kedua, kalau dia ada rasakan masalah, dia tak tahu ke mana dia nak mendapat bantuan. Jadi, dia bermula dari itulah. Bermulanya satu kes, tambah kes. Yang mungkin banyak kes yang mungkin saya nak sharekan, tapi tak cukup masa nanti pula. Okay, so dan bagaimana kita sama-sama bantu bersama kita ni
akhirnya dapat mengatasi masalah. Terutama bagian intimasi dan sexuality. Oh, sekejap. Saya fahamkan sebenarnya doktor bertugas di hospital. And then, Betul. satu demi satu jumpa dia orang mencari doktor lelaki untuk nak menceritakan masalah seksual Betul. namanya. Yes. Jadi macam kira doktor macam terbawa ataupun kata Ya, betul. termasuk kepada Ya, itu yang menyebabkan saya berminat untuk mendalami dalam kesihatan lelaki. Kesihatan lelaki, kalau kita cakap kesihatan lelaki ni, kita cakap, hanya seksual saja. Tapi sebenarnya kesihatan lelaki ni banyak. Dia luas sangat. Sehingga kesihatan ni, lelaki ni, kita ingat, hanya halat tu fungsi ke tak fungsi, itu je lah, naik ke tak naik tu je lah. Tak sebenarnya. Menyebabkan masalah fizikal, masalah mental yang at the end akan menyebabkan masalah kepada hubungan intimasi seksual dan juga hubungan rumah tangga dia. Sebab sekarang pun kalau kita tengok dekat YouTube ke dekat social media kan, dia kalau iklan-iklan ubat kuat ni dia memang merata. Ya, kan? betul. Banyak saya rasa dia orang spending dekat ads tu kan, tak habis-habis. Betul. To be untuk pengetahuan Encik Zafran, kalau ikutkan kajian yang kita ada semua kan, kalau sakit kita dalam 40% hingga 40% secara umum yang lelaki yang dikatakan sihat, dia mempunyai masalah untuk hubungan intimasi. Dan kalau dia ada penyakit fizikal, contohnya ada darah tinggi, kencing manis, kalau contoh kencing manis, 80% pesakit kencing manis lelaki akan mengalami masalah seksual. 80%. Contohnya kalau kita ada pesakit, kita baling batu tu kena kepala sakit, melantung dan kebanyakan lelaki ada masalah penyakit metabolik, diabetes, hypertension, akhirnya tu dia akan masalah hubungan seksual ni. Saya minum kopi pun dah tak ada gula ni. Okay, right. So jadi itu yang mendorong saya untuk mendalami, memahami, dan juga sekarang ni kita dapat trend kalau dulu masalah ni lebih kepada yang mereka yang lelaki yang dah berumah tangga, mungkin dah umur dalam sekarang ni kurang 50 tahun, 60 tahun, tapi sekarang ni seawal 20 lebih 20-an yang baru berumah tangga pun tak ada masalah-masalah sexuality ni. So di jangka yang so terpanggil untuk saya membantu lelaki. So itu je. Betul doktor, saya banyak saya baca kan yang menyatakan lelaki pada zaman kini tahap testosteron dia sangat rendah kalau dibandingkan dengan lelaki dalam tahun 70-an, 50-an lah. Saya terbaca satu report mengatakan tahap testosteron lelaki yang berusia 20-an sekarang, dia sama tahap dengan lelaki yang berumur 50 tahun yang mungkin dalam tahun 70-an. Kan? Jadi ada impact ataupun efek ke kepada sexuality lelaki atau kesihatan seksual lelaki? Memang betul. Kalau kita tahu, ini cakap perubatan lah, sikit-sikit lah, sentuh sikit lah. Kalau perubatan testosteron ni, dia adalah hormon yang mengawal nafsu lelaki. Nafsu syahwat. Okay? Alright. Dan kita tahu, Malaysia ni semakin banyak kes obesity. Makin masalah kegemukan. Dan masalah obesity ni adalah salah satu penyumbang utama kenapa testosteron ni rendah. Jadi kalau katakan, kenapa 70-an dengan dia sekarang ni semakin ramai ada masalah testosteron? Sekarang ni sebab oleh banyak masalah penyakit, contohnya obesity yang berkaitan dengan testosteron deficiency ataupun masalah kurang hormon testosteron. So, tapi berita baiknya, kita ada cara rawatan, kita boleh membantu mereka untuk keluar daripada masalah ni. Menarik juga. Saya nak bertanya tentang masalah lah yang doktor pernah lihat di hospital atau di klinik. Sebab kita pun ada beberapa, saya pun buat keluar beberapa masalah yang kita lihat daripada klien-klien Sakinah lah kan. Macam satu je lah, kata lack of physical intimacy kan. That means betul lah, bagi seorang suami dia nak seks tapi dia tak tahu macam nak mengadakan intimacy. Dia ada emotionally dia tak connected kan, macam tu. Dan dia punya banyak yang sexual needs dia tak dicapai, unfulfilled sexual needs kan. Dan sexual dysfunction kan, dysfunction, communication, ramai pun tak tahu nak ceritakan tentang isu, tak bercerita tentang pasangan, komunikasi tentang seks. Dan juga mungkin dari segi culture dan
kefahaman dan kepercayaan agama. Kan berbeza lah. Okay, ni tak boleh, itu tak boleh kan, things like that. Jadi kalau masalah-masalah yang doktor lihat daripada ni, boleh sharing atau mengupas lah kan. Boleh. Masalah yang doktor rasa, saya tengok masalah yang tak cari kan. Boleh Maksud kongsikan kepada pendengar kita yang kat luar tu. boleh. Mungkin saya boleh sharekan lah dengan salah seorang, kalau kita di hospital, kita kadang sakit, kita klien juga lah klien saya dia muda, umur baru 20 tahun, baru berumah tangga, seorang yang berkerjaya, tapi disebabkan oleh kerjayanya dia terpaksa berada di luar sepanjang masa, berjauhan dengan isteri. Alright. Dan isterinya juga berkerjaya, seorang yang sangat berjaya, seorang peguam, right? So both adalah sibuk. Tapi satu hari dia datang dengan saya, masalah dia untuk mendapatkan cahaya mata. Doktor, saya dah kahwin berapa tahun tapi dah cuba tak dapat cahaya mata. Dan sebagai biasanya kita tanyalah, okay, dah bagaimana isteri kita, sebab bila kita nak tahu kita kena dua-dua pihak lah kan. Dan bila ditanya, then dia reveal, maknanya doktor, saya tak boleh nak function. Tak boleh nak function. Tak boleh nak function. Kenapa? Kenapa tak boleh nak function ni? So, dia kata, dia penat. Penat sebab dia terlalu banyak kerja. Dan you can see there's a mismatch di antara keperluan antara suami dengan isteri. Yang suaminya nak, isterinya pun penat. Dan bila dia ada argument, tak resolve the argument tu, menambahkan lagi dia punya, orang kata, kekeruhan tu lah. Dia tak dapat memenuhinya. Jadi apa yang berlaku dia ni, sebenarnya lelaki tu dia ada masalah, kita panggil lelaki lah, panggil mati pucuk lah. Mati pucuk. Tapi jarang kita benda ni berlaku pada umur masa muda. Biasanya mati pucuk ni berlaku dalam umur yang agak, orang kata 40 tahun. Jadi apa yang berlakunya, dia ada tintikan daripada masalah rumah tangga ni, dia mengalami depression. So dia banyak masalah. Tambah pula tak ada anak, lepas tu keluarga mentua masuk campur semua, so jadi agak chaos, semua sekali jadi chaos sikit. So daripada sini apa yang nak saya katakan, bahawa communication tu is very important. Pihak lelaki, pihak sakit saya tu, dia tak dapat menyatakan apa yang dia mahu, dan isteri pun tak dapat menyatakan apa yang dia mahu. Isteri tak boleh memenuhi keperluan suami sebabkan isteri tu penat. Bila ada argument, lelaki ni dia lain. Dia macam tengah marah pun, dia sekejap straight dah boleh nak buat seksi tu. Wanita pula, selagi emosinya tak settle down, dia tak boleh nak ada intimacy. Okay, so dia perlukan layanan dulu, pet talk dulu, baru boleh buat intimacy. Jadi nak make it short, daripada kes ni ada banyak benda yang dia berlaku. Penyakit fizikal, contohnya penyakit erectile dysfunction, dan sama dia ada penyakit fizikal, premature ejaculation, tidak dapat cahaya mata, infertility, dan juga masalah keberantakan rumah tangga, disebabkan communication, yang akhirnya menyebabkan perceraian. Sayangnya, saya rasa benda ni boleh diatasi jika masalah ni dikenali lebih awal, dan kita boleh bantu dia daripada awal. Kita sebab saya pun dua perkara lah saya tentang masalah ni, sebab kalau saya lihat dari segi advert yang dikeluarkan oleh ubat-ubat kuat ni, dia memang stress pada dua problem lah. Dia akan stress pada erectile dysfunction dan premature ejaculation kan. Dan apa yang kita lihat kebanyakan ubat lah kan. Ini adalah remedy ataupun solution. Tapi mungkin boleh cerita kan, menarik juga Amir. Saya nak tahu lebih lanjut kan tentang masalah yang dalam 20-an, tentang isu tentang masalah erectile dysfunction dan premature ejaculation ni. Adakah itu masalah fizikal atau lebih daripada masalah mental, dan yang perkara ni berlaku banyak sekarang ni kenapa? Pasal dia tengok porn ke, dia ada apa ke, lifestyle ke, sebab dulu tak tahu, dulu kurang, whether dulu kurang atau tidak, ataupun sekarang, tapi sekarang ni dah bertambah kan. Mungkin boleh ceritakan tentang masalah ni. Saya jawab dulu yang terakhir, kenapa dulu kurang sekarang banyak. Dulu
kalau mungkin benda ni ada tapi tidak orang kata tak dikesan, dan orang kata sweep under the carpet saja. Right? So kalau bercakap mengenai masalah seksual lelaki, dia ada betul macam Dr. Zaf Tuan Zaf kata ada masalah orang kata erectile dysfunction ataupun mati pucuk, dan juga premature ejaculation, iaitu di mana dia mencapai orgasm ataupun manjut lebih awal daripada yang sepatutnya. Antara dua ni, untuk lelaki yang paling common lagi kerap adalah dia premature ejaculation ataupun dia capai orgasm dan juga manjut lebih awal daripada yang boleh dikawal. Right. Interesting Tuan Zah kata kenapa berlaku kan? Kenapa berlaku? Sebenarnya multifactorial. Salah satu penyebabnya adalah masalah emosi dalaman. Performance anxiety. Aku kena puaskan isteri aku ni. Aku kena puaskan ni. Aku kena puaskannya. Because dia terlampau fokus untuk memuaskannya sehingga dia terlampau awal untuk orang kata ejaculated. Ini salah satu faktor emosi. Dan kita tak dinafikan juga dapat banyak-banyak faktor juga. Faktor macam masalah penyakit dan raman ya. Dan the good news again ada rawatan untuk premature ejaculation. That mungkin kita tak nak cerita dulu, kita simpan dulu bagaimana rawatan ni, tapi memang masalah ni is very very common. Saya boleh kata bahawa dalam 1 hingga 4 lelaki yang umur dalam 20-30 tahun mengalami masalah premature ejaculation ni. Cepat tewas lah. Cepat tewas baru bendayung dah sampai ke tepian. Ni cerita dia lah. Okay. Masalah kalau erectile dysfunction tu pula adalah satu keadaan di mana orang kata zakarnya tidak dapat mengeras seperti yang dihendaki. So dia ada peringkat-peringkatnya. Biasanya untuk pesakit saya akan cerita macam mana nak tahu. Saya akan gunakan analogi yang mudah. Adakah kerasnya seperti tofu, kerasnya seperti pisang, seperti timun, ataupun macam mana? Wah. So nanti kita akan ceritakan lebih lanjut lagi. Dan tofu, pisang atau timun. Timun. So benda ni pun ada saintifik. Bukan saya gunakan my plug Friday ni. Tak. Ini ada berkaitan dengan kajian jalan. Mamak tofu ni lah. Ini tofu goreng ke tofu apa kan. Tofu lembik ni. Tofu lembik. So benda ni timun. benda ni common. Masalah ni common. Tapi masalahnya lelaki ni kalau ada masalah macam premature ejaculation, dia tak tahu nak cakap. Takkan dia tanya Pak Mertua. Pak saya ni tobat nak tanya Pak Mertua. Saya tofu ni Pak. Tofu tak boleh. Bila dia cerita dengan kawan-kawan, kebanyakan kawan dia akan kata di bahan lah. Orang ni kan kena bahan, jadi dia rasa inferior. So dia orang tak dapat orang kata rawatan yang sebaiknya. Jadi masalah tu wujud, memang serius. Tapi mungkin saya nak sampaikan lagi satu yang penting. Masalah yang mati pucuk tu. Mati pucuk ni bukan sekadar masalah seksual. Yang saya nak educate, yang saya cuba sekarang ni nak memperjuangkan untuk lelaki, bahawa sakit, kalau lelaki tu dia mempunyai masalah mati pucuk, bersamaan dia mempunyai masalah jantung. Wow. Jantung Ya. Itu menarik tu. Saya rasa memang sangat kata berterima kasih kepada doktor sebab bersetuju untuk bersama kita dalam program transformasi perkahwinan, dan dah bersetuju untuk buat 10 episod ni. Saya rasa ni kita kena akan kupas satu persatu kan kat situ. Dan okey lah doktor, mungkin sebab sempat kita nak kupas dalam podcast ni, jadi mungkin pendengar kat situ akan join program dan akan kupas dalam program. Saya nak mungkin kita boleh bagi saya tanyalah kan, macam tadi doktor kata ada isu yang daripada kes ataupun cerita tu kan, dan mungkin ada terasa sikit atau mungkin boleh bagi satu tips kepada orang ramai. Kadang kita pasal suami ni, kadang-kadang bila kita nak minta untuk bersama, nak ada seks dengan isteri kan, kita takut kena reject tau kan, takut rejected oleh isteri. Nak minta tu pun takut. Betul. Minta pun takut. Betul. Lepas tu dia hint-hint, lepas tu dia pun aku penat lah, aku ni kan, kita rasa rejected. Dan ramai lelaki kadang-kadang dia tak nak minta isteri, dia start ada kata makan luar pula. Ya, betul. Dia lebih rasa selamat untuk makan luar sebab dia tak berani ataupun tak nak bagi tahu, takut kena, lalu dah kena reject isteri kan. Ada je kerja lah, penat lah, orang kata sekarang ni isteri
pening kepala lah kan. So mungkin ada beberapa tips untuk para suami yang kat luar tu kan, bagaimana nak atasi kan. Takut tak kena reject, kita nak daripada segi asyik pening kepala, penat kan, macam tu kan. Kita betul ni. Memang biasa kita jumpa. Satu je nasihat saya pada satu keyword yang paling important, komunikasi. Right? Bila kita komunikasi, apa tujuan komunikasi? Mengenali. Kita nak mengenali siapa? Pertama, mengenali diri kita, mengenali pasangan kita. Mengenali diri kita, apa pula? Saya dah kenal diri saya dah 40 tahun hidup, saya dah 30 tahun, saya 24 tahun. Mengenali apa kita nak mengenali? Mengenali kehendak kita, keperluan kita, keupayaan kita. Itu yang kita komunikasi. Right? Dan juga untuk wanita, kita sama juga. Kita kenali, berkenal berkomunikasi, sebab kita kenali pasangan kita. Right? So, macam tadi, macam Tuan Zaf kata, takut di reject. Kenapa kita takut reject? Adakah, saya sebenarnya ada masalah ni untuk performance anxiety. Performance anxiety ni dia macam adalah satu condition mana bila dia nak bersama dia anxiety, anxious. Dan saya ada macam ni. Atau sebenarnya saya ada masalah mati pucuk. Itu yang menyebabkan dia takut untuk reject. Ataupun kadang-kadang dia ada pengalaman yang kurang enak. Contohnya minta maaf lah, dicabul semasa kadang-kadang sehingga dia takut. So, dia kenali diri dia. Apa masalah aku sebenarnya? Apa masalah aku? Dan kedua, dia berkomunikasi dengan pasangannya. Kenali pasangan. Kenapa kalau aku nak minta, isteri aku reject? Isteri saya balik kerja. Abang, saya balik kerja daripada office tadi, saya banyak kerja. Bos saya minta ni, deadline saya ni. Balik rumah, saya nak masak, saya nak basuh baju. Abang duduk tengok sama abang. Malam-malam abang lelah tak nak bantu. Malam abang nak buka kain pula apa semua. So, kenali pasangan kita. Kenapa dia menolak kita? Kadang-kadang juga kita, sebenarnya pasangan kita pun ada masalah. Masalah apa? Masalah fizikal, masalah mental. Ada juga yang pernah saya kenemui bahawa isterinya sendiri pernah dicabul oleh orang terdekat yang dipercayainya. So, hingga menyebabkan kepercayaan dia kepada orang yang dekatnya, suami dia tercalar. Ini pun juga. Ada juga masalah, terutama yang mereka dah berumur 50 tahun, 60 tahun, isterinya menopause. Ada masalah, orang kata, dry vagina, alat kelaminnya jadi kering, menyebabkan mereka sakit atau vaginisme semasa bersama. Itu menyebabkan dia menolak. Ada juga disebabkan oleh masalah, orang kata masalah, ada penyakit-penyakit yang menyebabkan bila bersama akan menyebabkan keadaan yang tidak selesa bagi isteri. Itu saya kata berkomunikasi. And then, ini mungkin tips lagi satu kan. Dan komunikasi ni sebenarnya boleh meningkatkan, kita kena, kalau mungkin biasa orang lelaki tahu what is foreplay. Tapi foreplay sebenarnya apa? Apa foreplay sebenarnya? Saya foreplay doktor sebenarnya bila saya bersama macam ni, sebab macam ni. Tapi sebenarnya foreplay yang sebenarnya ada komunikasi bermula daripada pagi, seawal pagi. Contohnya macam mana? Yang bila dah sampai office, yang abang dah sampai office, apa khabar? How are you? Medik pula aku hari ni. Buat foreplay tu start pada awal. Menarik. Okay, yang tak sabar nak jumpa petang, I dah belikan you. Foreplay tu pada awal. Jadi, membina perempuan ni ibarat pressure cooker. Dia lambat nak panas, tapi bila dia dah panas, dia hot. Cepat sangat hot dia. So, komunikasi important. Yang kata lelaki ni macam microwave kan? Ya, betul. Kita on je, tung. Perempuan dia lambat ambil masa sikit, tapi bila dah hot tu je. So, kena foreplay tu dengan kata-kata manis. Mungkin kita tak sempat nak cerita, tapi kita akan bawakannya lah. Macam mana nak berkomunikasi, how to flirt, how to foreplay dengan menggunakan kata-kata, sentuhan, and then empathy. Salah satu bagaimana kita nak orang kata menarik pasangan, memberi empati. Macam mana tu empati boleh menarik? Tak boleh cerita sekarang. Nanti semua dah habis tipsnya. Adakah dia semudah kalau saya nak bagi tahu pasangan saya yang saya sebenarnya memerlukan waktu bersama ataupun saya memerlukan seks 3 kali seminggu dan saya suka seks pada waktu malam ataupun seks pada waktu pagi. Adakah semudah itu ataupun
kita sebab kalau dah clear kan, dah tahu diri kan. Macam mana abang nak macam mana 3 kali seminggu, 5 kali seminggu. Macam tu kan. Adakah semudah itu ataupun kita rasa ni ada dia lebih perlu dihalusi? Jawapan saya dua, ya dan tidak. Okey. Dia adalah jadi yang mudah jika pasangan dua tu adalah rasa terbuka. Yang merasa, abang saya tak puas hati lah dengan abang. Abang, yang ada juga wanita yang, abang, saya suka disposition. Saya suka disposition. Lelaki pula, saya suka you tickle, say this part. So, bila terdapat terbukaan yang ada orang kata sama wavelength, tak ada masalah. Should be no problem. This is easy. Okay, if possible, I want to have this 3 times a day. 3 times a day. 3 times a week. Okay. Tapi ada juga yang saya pernah jumpa. Betul. Saya pernah jumpa sekali tu. Dia kata, doktor, saya lepas isteri saya habis pantang 3 kali sehari. Doktor, saya round. Aduh, okay, tak apa. Cakap. Yang tidak masalah, yang mengalami masalah itu adalah kalau dia ada masalah communication. Contohnya, betul macam Tuan Azam kata awal tu, bagaimana isterinya dibesarkan. Tentu kita punya masyarakat Timur ni, seks, intimacy ni adalah satu yang tabu. Benda yang jangan, kau tak boleh cerita benda ni, budak-budak kecil tutup telinga. Even daripada sekarang pun kita ngajak, mau cerita kartun ni, tutup mata, tutup mata, kahwin. Kita memberi input soalan seks ni benda yang kotor. Seks ni benda yang you tak patut tahu, you patut. So, kalau berlaku macam ni, so itu akan menyebabkan masalah untuk communication. So, kita kena tengok juga, kita kenal diri, kita kena communicate. Adakah aku dibesarkan dalam suasana yang dibesarkan dalam suasana yang seks tu adalah benda yang sulit, benda yang tak boleh dibuka, tak boleh dicerita. Ini benda belakang tabir, dah kahwin baru kau tahu. Kalau baca ini, itu yang masalah, cabaran dia. Tapi macam mana nak mengatasi cabaran ni, nanti kita akan boleh bincang macam mana untuk ada atasi cabaran kalau yang situasi kedua ni. Okay, sebab kita pun rasa kita dah tamat masa untuk podcast ni dan memang banyak topik ataupun isu-isu yang perlu dikupas ya. Yes. Jadi saya itulah berterima kasih kepada doktor yang akan bersama kita dalam program transformasi perkahwinan My Sakinah. Betul. Dah bersetuju untuk buat 10 episod ya. InsyaAllah. Kita akan kupas satu persatu dan kita akan bantu para suami di atas adalah. Ya. Okay. Jadi ini adalah kita punya pengakhiran episod ni. Saya berharap episod ni telah bermanfaat kepada anda, terutamanya kepada para suami di luar sana. Jangan lupa untuk nak subscribe dan follow YouTube page kami untuk episod yang akan datang. Dan jangan lupa untuk nak join program transformasi perkahwinan yang akan dilancarkan tidak lama lagi. Dan itu saya berterima kasih kepada Dr. Zaha. Sama-sama. Ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.